Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Najib Tun Razak yang mengejutkan ramai orang. Dalam perbicaraan itu, Najib kata, saya tak paksa 1MDB sendiri yang mau pecat KPMG. Wah, itu kenyataan Najib Tun Razak. Najib Abdul Razak menafikan dia memaksa 1MDB untuk memecat KPMG sebagai juru audit bagi akaun dana kekayaan negara Malaysia tersebut. Bekas Perdana Menteri memberi keterangan bahawa lembaga pengarah 1MDB sendiri yang mencadangkan penamatan perkhidmatan KPMG dan melantik juru audit pesaing di Deloitte pada Disember 2013. Bekas Menteri Kewangan itu menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa dia memberi tekanan kepada syarikat pelaburan milik Menteri Kewangan Berhad itu untuk menyingkirkan KPMG. Dakwaan itu adalah tidak masuk akal kerana terdapat surat daripada 1MDB yang menerangkan justifikasi untuk pemecatan KPMG dan pelantikan Deloitte Kasim Chan untuk menggantikan KPMG sebagai juru audit syarikat, kata Najib. Dia berkata demikian semasa memberikan keterangan pada perbicaraan kes penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB yang melibatkan 2.27 bilion terhadapnya. Najib juga berkata bukti daripada pihak pendakwaan sendiri, iaitu minit mesyuarat lembaga pengarah 1MDB bertarikh 11 November 2013 menunjukkan bahawa lembaga pengarahnya mengadu bahawa KPMG belum memulakan audit terhadap pelaburannya dalam Bridge Global Absolute Return Fund. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Najib memaklumkan bahawa tarikh akhir untuk audit itu adalah pada 31 Mac 2013. Daripada perbincangan yang tercatat, jelas bahawa lembaga pengarah tidak begitu berpuas hati dengan cara KPMG melaksanakan audit yang dijalankan, katanya lagi. Saudara-saudara, Najib juga berkata dalam satu mesyuarat dengan juru audit KPMG, Johan Idris, pada 16 Disember 2013, pengarah 1MDB ketika itu, Lodin Wok Kamarudin yang juga ahli jawatan kuasa audit dan pengurusan risiko lembaga pengarah agak tidak berpuas hati. Katanya Lodin mengkritik KPMG yang dianggap tidak adil dalam meminta sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh 1MDB. Najib yang juga bekas anggota Parlimen Pekan Pahang memberitahu perkara itu kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Quera. Dalam prosiding perbicaraan sebelum ini, Johan memberi keterangan bahawa Najib kelihatan mengganggu firma audit itu untuk meluluskan penyata kewangan 1MDB pada tahun 2013. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib untuk membela diri terhadap 4 dakwaan penyalahgunaan kuasa dan 21 dakwaan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.27 bilion daripada dana 1MDB. Sekira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Hakim memutuskan bahawa Najib perlu menjawab dakwaan-dakwaan itu kerana kekuatan 50 keterangan saksi yang dikemukakan sepanjang peringkat pendakwaan dalam prosiding yang berlangsung selama 6 tahun sejak perbicaraan bermula 2019. Tertuduh pertama kali didakwa pada tahun 2018. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Isu kali ini panas, iaitu membabitkan pemecatan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Setujukah anda dengan kenyataan anak Najib ini? Kenyataan anak Najib ini, iaitu beliau kata, UMNO kelihatan lemah berjuang untuk Najib. Seakan-akan anak Najib ini mula merajuk. Apabila beliau kata, UMNO kelihatan lemah berjuang untuk Najib. Nazifuddin Najib mengakui UMNO sentiasa berjuang membebaskan bapaknya. Namun sikap berdiam diri atau sikap diam diri terhadap titah edendum menjadikan PAS pula jadi hero. Wah, tapi sebenarnya ada beberapa pengulas politik netizen menyatakan bahawa
Sudah masanya UMNO bergerak, move on. Sudah masanya UMNO dan Barisan Nasional move on. Biarkan, jangan lagi menyatukan atau jangan lagi menyamakan perjuangan membebaskan Najib dengan perjuangan UMNO itu menjadi satu. Kerana kata mereka ini akan menyebabkan UMNO mungkin akan ditolak lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana sudah terbukti Najib bersalah, sudah dijatuhkan hukuman. Kalau nak berjuang untuk Najib, teruskanlah berjuang, kata mereka, tapi UMNO kena move on. Tidak boleh lagi berharap hanya satu-satunya yang seakan-akan Najib lah yang dapat mengangkat UMNO. Persoalan yang seterusnya daripada netizen dan pengulas politik ialah, apakah kesannya kalau Najib menerima titah edendum itu? Hanya ada dua kesan. Kesan pertama, UMNO jadi lebih kuat. UMNO jadi lebih kuat. Yang kedua, UMNO jadi lebih ditembak oleh musuh-musuhnya. Sekarang ini, kalau dilihat, PAS akan jadi hero dalam memperjuangkan titah edendum itu. Tapi sebenarnya PAS hanya menggunakan kesempatan itu. Nanti kalau sudah Najib dibebaskan dan berada dalam tahanan rumah, silap-silap hari bulan, PAS akan menggunakan isu itu pula untuk menembak UMNO semula, menembak kerajaan perpaduan semula. Dan pastinya itu akan melemahkan UMNO secara keseluruhannya. Jadi sekarang, tanya sekali lagi terhadap diri anda dan semua peminat politik di Malaysia. Adakah kewujudan titah edendum itu, dan kalau Najib dibebaskan dan masuk dalam tahanan rumah, ianya akan memberikan impak segera ataupun nilai tambah kepada UMNO? UMNO dapat nilai tambahkah untuk dapat menarik semula kepercayaan dan undian daripada rakyat Malaysia? Ataukah hanya Najib yang mendapat keuntungan manfaat kepada titah edendum itu? Kerana titah edendum itu tidak membebaskan Najib daripada kesalahan yang telah dijatuhi oleh mahkamah. Jadi apabila anak Najib ini menyatakan bahawa UMNO kelihatan lemah berjuang untuk Najib, ada netizen kata semestinya seperti itu, sepatutnya seperti itu. Kalau PAS nak jadi hero, biarlah PAS jadi hero, kata mereka. Kata beliau, anak Najib, UMNO kelihatan lemah dalam perjuangan pembebasan Najib Razak dari penjara. Khasnya berhubung titah edendum yang didakwa membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani tempoh penjara di bawah tahanan rumah. Sambil menegaskan UMNO tidak pernah berhenti dalam usaha mendesak pembebasan Najib, Nazifuddin berkata sikap berdiam diri berkait titah itu menjadikan PAS hero. Beliau merujuk usul tergempar Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan di Dewan Rakyat bagi membincangkan titah edendum itu. Ahli Parlimen Kota Bahru itu berkata kegagalan melaksanakan titah yang di Pertuan Agong merupakan penderhakaan boleh mencetuskan krisis perlembagaan. Macam yang Presiden UMNO Zahid Hamidi kata, ada benda yang boleh kata, ada benda yang tak boleh dikongsi. Tapi disitulah musuh-musuh kita ambil kesempatan. Disitulah kita menjadi lebih lemah dan orang nampak peluang untuk pecahkan UMNO, dan itulah saya sedih, katanya. Ada netizen mencadangkan supaya kalau benar anak Najib nak mahu sangat titah edendum itu diperjuangkan sebaik-baiknya, pergilah minta pertolongan PAS yang pura-pura jadi hero itu, kata netizen. Apa pula pendapat kamu? Cadangan netizen supaya anak Najib itu minta bantuan daripada PAS yang menjadi hero jadi-jadian itu. Tiba-tiba Taqiyuddin buat macam isu tergempar. Time corner dekat Seleko mereka datang. Mereka jadi hero pula, kata Nazifuddin dalam audio siar UK semalam. Ketua UMNO Langkawi itu juga memberi amaran isu titah edendum akan menjejaskan UMNO dan kerajaan perpaduan pada PRU akan datang, dan rakyat akan mengingati PAS dalam usahanya membantu Najib. Wah,
Sekarang ini macam-macam lah yang terjadi kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.